Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini hari Sabtu, bahagian kedua kempen PRN 17 Sabah memasuki fasa yang kedua. Di lapangan pelbagai suara, pelbagai komen, pelbagai perkara berlaku. Dan kita sebagai pengulas dan pemerhati politik, kita memerhati di lapangan siapakah yang kini mendahului dan siapakah yang sedang ketinggalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, petang ini saya nak kongsikan dengan anda semua siapa yang sedang mendominasi PRN 17 Sabah dan siapa yang kini terbelakang dan sedang ketinggalan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini dia keputusan semasa terkini kempen PRN 17 Sabah. Kalau ini berterusan, maka ini mungkin jadi keputusan yang penuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selepas seminggu berkempen, inilah keputusan pilihan raya PRN 17 Sabah selepas undian di lapangan. Mengikut keputusan di lapangan, kini Warisan sedang mendahului dengan 26 kerusi bakal dimenangi jika inilah yang sedang berlaku dan kekal berlaku dalam lapangan. Jadi, adakah Warisan akan membentuk kerajaan? Tidak. Kalau 26 kerusi saja mereka mampu menang, mereka terpaksa bekerjasama dengan parti yang lain. Siapakah di tangga yang kedua? Menurut lapangan dan kajian sasaran kita, menunjukkan bahawa APCO dan STAR kini berada di kedudukan yang kedua dengan memperoleh 22 kerusi. Makna kata, Warisan boleh membentuk kerajaan bersama APCO dan STAR dengan jumlah 46 atau 48 kerusi. Bermakna, APCO, STAR dan Warisan boleh membentuk satu kerajaan yang kini benar-benar original Sabahan lokal. Kalau Warisan, APCO dan STAR bergabung selepas pilihan raya negeri Sabah, maka bolehlah dikatakan kerajaan yang dibentuk di Sabah adalah kerajaan yang jarang-jarang tidak pernah berlaku sebelum ini, iaitu dikuasai sepenuhnya oleh parti lokal. Di tangga yang ketiga, GRS dijangkakan mendapat 9 kerusi sahaja. Dan kerusi-kerusinya itu adalah kerusi yang hanya dimenangi oleh calon-calon heavyweight. Manakala Barisan Nasional dijangka mendapat 7 kerusi, Pakatan Harapan dijangka dapat 6 kerusi, dan Perikatan Nasional mendapat 2 kerusi. PAS, 0 kerusi pulang membawa telur, tidak membawa kerusi. Perikatan Nasional yang dijangka menang ini adalah kerusi yang ditandingi oleh Parti Bersatu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, manakala dijangkakan Parti Bebas dengan gelombang hitam akan menang 1 kerusi, iaitu di Tanjung Kapur, yang ditandingi oleh ahli parlimen Kudat, iaitu Verdon Bahanda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu adalah jangkaan dalam masa sekarang ini. Warisan 26 kerusi, APCO dan STAR 22 kerusi, GRS 9 kerusi, Barisan Nasional 7 kerusi, Pakatan Harapan PH 6 kerusi, Perikatan Nasional 2 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Apa pula perasaan dan pendapat anda semua? Bagaimana pandangan anda semua? Adakah ramalan ini tepat? Adakah jangkaan daripada netizen dan kajian lapangan ini menunjukkan sebaliknya kalau pada pandangan anda? Tapi yang paling bagus, yang paling penting ialah kajian lapangan ini mengesahkan bahawa akan ada kerajaan lokal Sabah sepenuhnya, yang mana tidak akan dikuasai langsung oleh mana-mana parti Malaya. Sebab Warisan, APCO dan STAR
boleh bekerjasama tanpa perlu bekerjasama dengan parti-parti Malaya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada penyakit, dan akar penyakit bertumbuh, berakar dan bersarang dalam tubuh badan kita. Tetapi dengan terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan bertindak menghapuskan semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita dan menghapuskan akar penyakit yang sudah lama bersarang di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan bertangguh lagi dan cepat dapatkannya sebelum terlambat. Sejahtera, ada satu komen dalam ruangan YouTube saya, bikin marah tapi pada masa yang sama membuka minda kita, mental kita, pemikiran kita. Message itu mengatakan bahawa orang Sabah tidak setanding ataupun tidak pintar. Dia kata orang Sabah bodoh-bodoh. Dia kata orang Sabah ni tidak sepintar orang Sarawak. Kalau difikirkan ada kebenaran. Kalau difikirkan mau juga marahlah kan. Kita dipanggil bodoh-bodoh berbanding orang Sarawak. Ada juga kebenarannya kalau kita fikir secara positif. Sebab dalam pilihan raya sekarang ini paling panas sekali ialah pembandingan antara Sarawak dengan Sabah. Ada yang kata Sabah dan Sarawak tidak sama. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, dibandingkan dengan Malaya dan Sarawak, siapa jauh lebih sama dengan Sabah. Walaupun kita negeri berbeza, tapi ada benda yang kita sebenarnya kalah pintarnya berbanding Sarawak. Kita bodoh-bodoh berbanding Sarawak untuk beberapa hal. Janganlah kau marah kalau dipanggil bodoh-bodoh. Sebab ada waktunya memang kita agak kurang pintar berbanding rakyat Sarawak, pemimpin Sarawak. Pertama sekali, lihat saja kepimpinan di Sarawak bersatu padu. Mereka begitu kuat di dalam gabungan GPS. Gabungan GPS menentukan segala dasar keputusan di Sarawak. Para pemimpin di sana nampak sangat pintar apabila mereka bersatu dan menolak sama sekali campur tangan kuasa ataupun pengaruh daripada pemimpin-pemimpin Malaya. Yang kedua, rakyat di Sarawak juga pintar-pintar, tidaklah seperti orang Sabah, kata netizen. Karena ketika pilihan raya, kita lihat hanya 2 kerusi di Sarawak yang Parti Malaya kuasai. Hanya 2. Dan nampaknya mereka, rakyat Sarawak, pintar-pintar menolak parti luar dan mereka mahu autonomi kuasa dipegang sepenuhnya oleh kepimpinan Sarawak. Jadi secara positifnya memang juga ada kebenarannya. Rakyat Sabah tertinggal dari segi kesedaran politik berbanding dengan Sarawakian. Namun tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bincang, kita nak huraikan kepada anda semua. Kenapa sebenarnya Sabah perlu tiru Sarawak? Kenapa sebenarnya rakyat Sabah, pemimpin Sabah perlu tiru Sarawak? Ini sebabnya. Pertama, Sarawak kini berani tolak campur tangan Malaya. Ini sebab yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak perlu takut untuk menolak parti Malaya daripada menguasai sekali lagi Sabah. Kerana tidak semestinya kita tolak parti Malaya, kita tidak menyokong kerajaan persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang apabila negerinya sudah dibentuk, pasti akan bekerja sama dengan parti ataupun dengan kerajaan persekutuan. Kepimpinan persekutuan akan tetap disokong oleh negeri. Tetapi keputusan untuk negeri seharusnya ditentukan oleh para pemimpin dan rakyat negeri itu sendiri. Itu sebabnya kita perlu meniru Sarawak. Lihat saya Sarawak. Walaupun Sarawak tidak ada satu pun kuasa daripada Parti Malaya,
Tapi mereka tidak pernah ketinggalan, bahkan proyeknya bersusun di Sarawak. Pembangunan di Sarawak sangatlah luar biasa. Bahkan kekayaan Sarawak makin hari makin kaya. Itu sebabnya kita perlu tiru Sarawak. Mereka berani berkata, kami urus negeri kami sendiri. Contohnya, mereka ada GPS, gabungan parti lokal yang kuat. Sarawak tidak bergantung pada parti semenanjung. Putrajaya tidak boleh paksa keputusan sesuka hati. Inilah kebaikannya apabila parti lokal menguasai kerusi dalam negeri. Mereka yang menjaga autonomi dengan tegas, bukan setengah-setengah atau menunggu keputusan daripada presiden yang daripada Malaya. Sebab itu Sarawak kini lebih stabil berbanding Sabah, sangat stabil. Sabah pula asik-asik mahu bertukar kerajaan, ditumbang sini sana, tarik sokongan sini sana. Sebab kenapa? Sebab terlalu bergantung pada parti Malaya. Kedua, Sabah, sebab Sarawak maju kerana kuasa autonomi. Ini pun kita perlu tiru Sarawak. Sarawak bukan maju kerana kaya, tapi kerana pandai manfaat kuasa. Mereka tegas tuntut MA 63. Ada kuasa immigration sendiri. Ada hasil minyak lebih tinggi melalui rundingan yang berani. Sebab mereka tidak mempunyai kekangan dari segi rundingan. Semuanya ditentukan oleh kuasa para pemimpin Sarawak sendiri. Itu sebabnya hasil minyak mereka tinggi kerana rundingan berani dibuat. Kini ada pula syarikat GLC besar yang urus projek mega. Bukan Putrajaya yang kontrol. Remote control bukan di tangan lagi para pemimpin Malaya. Tetapi remote control ada di tangan para pemimpin para rakyat negeri Sarawak sendiri. Sabah pula masih bergelut dengan masalah PTI, pendatang tanpa izin. Kita juga masih bergelut dengan air. Kita bergelut dengan masalah elektrik. Kita bergelut dengan sekolah yang daif dan kita juga bergelut dengan hospital yang sesak. Sarawak sudah lama menyelesaikannya satu demi satu. Permintaan mereka dilayan dengan bagus kerana mereka mempunyai kuasa autonomi, suara yang lebih kuat berbanding dengan negeri Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab itu Sarawak mula tarik pelaburan yang besar. Sekarang Sarawak ibarat negara mini dalam Malaysia. Mereka mempunyai kekuatan yang tersendiri. Mereka sangat stabil. Itu sebabnya para pelabur melihat ini satu peluang yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kini Sarawak ada loji hidrogen hijau. Ada pelaburan Jepun, Korea dan Eropah. Ada industri tenaga boleh diperbaharui. Infrastruktur di Sarawak pula lebih cepat siap. Semua pun kita tahu. Kini lebuh raya Pan Borneo di Sarawak siap sepenuhnya. Di Sabah entahlah bila agak-agaknya siap. Kenapa boleh jadi begitu? Kerana mereka kawal ekonomi mereka sendiri. Sarawak kawal ekonomi sendiri. Mereka tidak ada tunggu-tunggu arahan daripada Putrajaya. Mereka boleh mengambil keputusan sendiri. Sabah pun boleh sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tiru keberanian Sarawak. Sebab Sarawak jaga identiti, bukan ikut politik Malaya. Di Sarawak, politik perkauman tidak laku. Politik agama ekstrim ditolak. Semua hidup aman, Kristian, Muslim, Buddha, semua harmoni. Pemimpin Sarawak fokus pada pembangunan, bukan isu provokasi. Di Sabah, politik Malaya selalu bawa naratif perkauman, isu agama, polemik tidak relevan. Anak muda Sabah sudah bosan kini. Mereka semua mau politik macam Sarawak, stabil, matang dan fokus kerja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebabnya kita perlu pilih Sarawak untuk ditiru kerana Sarawak tidak dibiarkan atau tidak membiarkan diri dipijak-pijak. Apabila hak mereka disentuh, Sarawak bertindak cepat. Mereka pernah menyaman satu badan yang besar. Mereka pernah tuntut cukai SST.
Mereka berani berunding direct dengan Perdana Menteri. Mereka tutup pintu kepada Parti Malaya yang cuba kuasai negeri. Sabah pula terlalu lama bergantung, terlalu lembut dalam rundingan. Akhirnya, negeri sendiri yang rugi. Kalau Sabah tiru Sarawak, Sabah juga boleh jadi tuan rumah, bukan lagi tamu di rumah sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita perlu tiru Sarawak kerana Sarawak sudah pun membuktikan parti lokal adalah kestabilan dan stabil. GPS memerintah dengan majoriti yang kukuh tanpa sebarang drama. Di Sabah pula ada lompat parti. Ulang balik drama tahun 2020. Alik-alik jadi nanti seperti langkah-langkah Sheraton atau langkah Kinabalu. Tukar kerajaan setiap 2 hingga 3 tahun merugikan. Belum sempat siap satu projek, sudah diambil alih oleh orang lain lalu diganti lagi. Sebab apa? Kerana terlalu banyak pemain politik dari luar masuk campur. Sarawak sudah tunjuk jalan kepada kita semua tuan-tuan dan puan-puan. Kita hanya tinggal tiru, ikut laluan yang sudah ditunjukkan oleh Sarawak. Jika parti lokal kuat, negeri akan stabil. Sebab yang seterusnya, kerana Sabah dan Sarawak sepatutnya setara. Dua-dua ini negeri Borneo. Dua-dua kaya hasil bumi. Dua-dua berhak autonomi. Tapi Sarawak jauh ke depan. Kenapa? Tanya diri sendiri. Jadi kenapa Sabah perlu tiru Sarawak? Kerana Sarawak melakukan apa yang Sabah selalu cakap, tetapi tidak berani buat. Kesimpulan besarnya tuan-tuan dan puan-puan, Sabah tidak perlu jadi Sarawak, tapi Sabah perlu tiru semangat Sarawak, yaitu berani, tegas, tidak tunduk kepada Parti Malaya, jaga identiti sendiri, kawal hasil sendiri, dan bangunkan negeri sendiri. Sarawak adalah bukti bila parti lokal bersatu, negeri boleh maju. Dan Sabah juga mampu kalau kita ikut langkah yang betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.